Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atika binti Hasnan, nombor matrik 286766. Di sini saya akan menerangkan berkaitan matlamat pembangunan mampan atau dikenali sebagai SDG. SDG ini mempunyai 17 matlamat yang perlu dicapai menjelang tahun 2030 untuk mengatasi masalah di dunia ini. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan berkaitan SDG ketiga iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Ini bermaksud seseorang itu harus bebas dari sebarang penyakit dan seseorang itu perlu mempunyai kesedaran kendiri mengenai penjagaan kebersihan dan kesihatan diri. Rata-rata rakyat Malaysia pada masa kini menghadapi pelbagai penyakit. Kesihatan dan kesejahteraan adalah amat penting kerana apapun yang mahu dilakukan adalah memerlukan keadaan tubuh badan yang sihat. Tujuan utama matlamat ini adalah untuk mengurangkan risiko kematian yang disebabkan oleh penyakit endemik, epidemik dan juga pandemik. Walaupun kita tahu setiap penyakit mempunyai rawatan dan penawarnya, namun ada juga penyakit yang masih belum menjumpai penawarnya seperti AIDS, COVID-19 dan juga demam denggi. Namun, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terus berusaha untuk mencari alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pesakit itu. Oleh itu, sebagai individu yang bijak, kita haruslah mengamalkan gaya hidup yang sihat dari sekarang. Ini kerana dengan cara ini, ia dapat mengelakkan diri kita daripada diserang oleh penyakit dan ia juga dapat membantu negara kita untuk mencapai matlamat ini. Seterusnya, saya Siti Nur Asmira binti Ramli, nombor matrik 286807. Saya ingin membentangkan isu berkaitan SDG 3 iaitu penyakit kronik dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kesihatan merupakan cabaran masyarakat yang penting bagi sesebuah negara. Keadaan kesihatan di Malaysia menjadi lebih teruk. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai penduduk di Malaysia tanpa mengira umur dan jantina yang mengalami berbagai penyakit kronik. Peningkatan kadar obesiti menunjukkan bahawa kurangnya masyarakat yang memahami tentang kepentingan kesihatan. Obesiti adalah punca utama penyakit kronik termasuk diabetes, serangan jantung dan sebagainya. Selain itu, penyakit kecil manis iaitu diabetes. Penyakit diabetes iaitu penyakit kronik yang ditandai dengan paras gula dalam darah yang luar biasa. Seterusnya, penyakit kanser. Penyakit kanser mempunyai pelbagai jenis kanser, antaranya ialah kanser payudara yang dihadapi oleh wanita. Seterusnya, kanser paru-paru adalah lebih biasa terjadi pada golongan lelaki. Seterusnya, terdapat beberapa punca penyakit kronik. Antaranya ialah gaya hidup yang tidak sihat seperti mengamalkan tabiat pemakanan yang tidak sihat dan tidak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Selain itu, taraf kehidupan yang rendah merupakan salah satu sebab yang menyumbang kepada penyakit kronik. Masyarakat kurang kesedaran tentang kesihatan yang menjadi punca mereka mengalami penyakit kronik. Seterusnya, terdapat juga kaedah penyelesaian dan cadangan bagi meningkatkan penjagaan kesihatan di kalangan masyarakat. Pertama, mengamalkan gaya hidup sihat adalah salah satu kaedah untuk mengatasi masalah kesihatan fizikal. Dinasihatkan untuk berjalan sekurang-kurangnya 10,000 langkah setiap hari, menahan diri daripada merokok dan mengambil minuman beralkohol. Seterusnya, pengambilan makanan seperti nutrien mengikut piramid makanan. Selain itu, meningkatkan aktiviti fizikal, menjaga kebersihan seperti menjaga persekitaran supaya tidak tercemar. Seterusnya, saya Nur Hazlin binti Amran, pemegang nombor matrik 285941. Saya akan menerangkan SDG ke-11 iaitu matlamat iaitu bandar dan masyarakat yang mampan. Matlamat pembangunan lestari ke-11 adalah mengenai bandar dan komuniti dan ia adalah salah satu daripada 17 matlamat pembangunan lestari yang ditubuhkan oleh PBB pada tahun 2015. SDG ke-11 juga adalah untuk menjadikan bandar inklusif, selamat, berdaya tahan dan lestari. Dan
SDG ke-11 juga memilih 10 sasaran yang ingin dicapai oleh Agenda 2030 untuk pembangunan lestari dan ianya diukur menggunakan 15 petunjuk. Sasaran SDG ke-11 juga merangkumi pelaburan dan pengangkutan awan, mencipta hijau tempat awal dan menambah baik perancangan bandar dan pengurusan secara partisipatif dan inklusif. Justru itu, Agenda Pembandaran Baru 2030 telah diperkenalkan untuk memastikan akses perumahan disediakan adalah mencukupi dan kemudahan yang disediakan adalah untuk menampung kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Aisyah binti Muhammad Noor, pemegang kad matrik 285294. Umum mengetahui bahawa isu pembandaran pada hari ini semakin berkembang dengan pesat dari semasa ke semasa. Objektif utama matlamat pembangunan mampan dalam SDG ke-11 adalah untuk memberi fokus kepada kehidupan di seluruh dunia, di mana mereka telah menghadapi cabaran dalam mengurus sebuah bandar yang pesat. Hal ini kerana mereka akan menghadapi cabaran dalam mengurus sebuah bandar yang pesat disebabkan populasi penduduk yang semakin hari semakin meningkat. Termasuklah cabaran dalam aspek penyediaan kemudahan infrastruktur dan perumahan yang sempurna kepada masyarakat. Terdapat pelbagai kesan negatif yang akan timbul sekiranya pembangunan bandar yang tidak terancang dilaksanakan. Sebagai contohnya, masalah bencana alam mudah terjadi. Hal ini kerana pembinaan bangunan yang konkrit serta jalan tar akan menutup permukaan tanah. Hal ini akan menghalang air hujan untuk terus meresap ke tanah. Di samping itu juga, kemusnahan spesies flora dan fauna juga merupakan salah satu impak negatif dalam pembangunan bandar yang tidak terancang. Hal ini kerana menurut Jambatan Perkhidmatan, pembangunan bandar yang tidak terancang telah memberi impak yang besar terhadap populasi fauna. Oleh itu, dengan adanya SDG ke-11 ini mampu merancangkan setiap pembangunan ke arah yang lebih mampan. Hal ini kerana pembangunan bandar yang mampan akan dapat menjamin kualiti alam sekitar serta dapat mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Matlamat SDG ke-11 ini haruslah diberikan penekanan yang tinggi bagi memastikan setiap pembangunan yang dirancang dapat menjamin kualiti hidup masyarakat serta dapat memastikan alam sekitar berada dalam keadaan yang seimbang, iaitu bebas daripada peningkatan suhu yang berpanjangan, bencana alam dan sebagainya. Antara punca yang menyebabkan pembangunan menjadi tidak terancang adalah sikap ketamakan manusia itu sendiri. Sikap ketamakan manusia yang terlalu menginginkan kemewahan sehingga mereka sanggup memusnahkan kawasan flora dan fauna. Bagi mereka, jika berbuat sedemikian, ianya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dan menjadikan pembangunan lebih maju dan lestari. Selain itu, kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang juga dikenal pasti sebagai faktor yang menyebabkan pembangunan menjadi tidak terancang. Sehubungan dengan itu, kebijaksanaan dan kecekapan pihak PBT harus diperkemas untuk membendung masalah pembangunan yang tidak terancang ini. Ini berlaku kerana kelemahan PBT dalam kawalan pembangunan tanah. Oleh itu, cadangan untuk mengurangkan masalah pembangunan yang tidak terancang ini adalah dengan memberikan penambahbaikan dalam aktiviti pembangunan. Pihak-pihak yang terlibat seharusnya memikirkan kesan yang terlebih dahulu kepada alam sekitar jika sekiranya pembangunan ini diteruskan. Secara kesimpulannya, SDG ke-11 iaitu pembangunan bandar yang mampan perlu menitik beratkan keadilan sosial terutamanya di kawasan-kawasan bandar, merangkumi keperluan sumber manusia, kesihatan awan dan lain-lain lagi kerana ianya dapat membantu untuk menyelesaikan isu-isu persekitaran seperti isu gas rumah hijau, perubahan iklim, pencemaran udara dan sebagainya.
Oleh itu, semua pihak digalakkan untuk mengenal pasti langkah-langkah yang bersesuaian dalam merancang pembangunan untuk memenuhi keinginan dan permintaan masyarakat yang menginginkan bandar yang didiami oleh mereka adalah selesa, sejahtera dan aman.